Allah Subhanahu wa taala sayangkan orang yang sentiasa berulang-ulang kali berusaha membersihkan diri mereka. Membersihkan diri mereka secara zahir dan batin. Membersihkan diri mereka fizikalnya, apatah lagi spiritual. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sayangkan orang-orang yang berulang-ulang kali kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, dan juga menyayangi orang yang berulang-ulang kali membersihkan diri mereka, berusaha untuk membersihkan diri mereka. Perkara yang sama Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala sayangkan orang yang membersihkan diri mereka. Berlanjutan daripada perbincangan kita sebelum ini tentang bagaimana Allah sayangkan orang-orang yang tidak berputus asa, yang berulang-ulang kali kembali kepadanya, jatuh bangun semula, gagal usaha lagi. Dan dalam ungkapan ataupun ayat yang sama dalam surah Al-Baqarah ni Allah sebutkan Allah juga sayangkan orang-orang yang sentiasa berusaha berulang-ulang kali membersihkan diri mereka. Mutatahhirin atau mutahhirin adalah daripada akar kata yang sama, iaitu tahura ataupun tahara, yang membawa maksud bersih. Dan para ulama tafsir membincangkan tentang apakah makna tafsir perkataan ini, dan ada dua pandangan yang utama. Yang pertama adalah ia merujuk kepada kebersihan fizikal, kebersihan secara zahir ni, kan? Pakaiannya, rumahnya, kenderaannya. Yang kedua adalah kebersihan batin, kebersihan spiritual dan kerohanian. Betul, kalau kita lihat ketika Nabi SAW pertama kali mendapat perintah untuk memulakan dakwah Nabi SAW dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Besarkan, agungkan Tuhanmu, kemudian Allah SWT sebut, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Dan di sini juga ulama bincang apa maksud pakaian yang dibersihkan ni. Dan ada pandangan-pandangan dalam kalangan mereka. Ada yang berpendapat makna membersihkan pakaian ini juga merangkul antara lain membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan usaha, budi pekerti, membersihkan keluarga daripada kotoran-kotoran yang boleh merosakkan kehidupan mereka, pasangan dan seterusnya. Kalau kita lihat, ada dua makna yang penting untuk kita berikan perhatian. Yang pertama, Allah sayang kepada orang yang dia jaga kebersihan fizikal dia. Pakaiannya bersih, rumahnya bersih, kenderaan dia bersih. Bahkan ada ulama yang menyebut bahawa dia menjaga semua urusan lain termasuk makanan yang dia bersih. Kita ada istilah dalam bahasa Inggeris, orang kata kalau nak makan sihat, nak jaga makan, eat clean, makan bersih. Dan tentunya dalam konteks ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah merujuk kepada taharah dalam bentuk wuduk sebelum salat ataupun mandi, menyucikan diri, bersih sebelum kita nak pergi salat. Kita adalah satu agama yang mengajarkan pentingnya kebersihan, sehingga Nabi SAW menghubung kaitkan kebersihan ini dengan keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, dia akan jadi orang yang semakin bersih dalam hidup dia, hartanya bersih, termasuk juga dalam makna hakiki ini tadi. Dan makna yang dikembangkan pula adalah jaga kebersihan apa yang kita lihat dengan mata kita ini, apa yang kita dengar, apa yang kita sebutkan, kita tuturkan dengan bibir dan lidah kita ini. Kerana semua ini memberi kesan kepada kebersihan hati. Kalau apa yang kita lihat itu kotor, apa yang kita dengar itu kotor, dan apa yang kita selalu ucapkan itu kotor, ia masuk ke dalam hati dan dia akan jadi satu kitaran yang mesti kita usaha untuk bersihkan. Itu yang disebut wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang berusaha, dia bersihkan fizikal dia, tapi dia juga berusaha membersihkan spiritual dia dengan membersihkan apa yang dipandang, apa yang dilihat. Cuba kita lihat apa yang kita tonton di televisyen, di
gadget-gadget kita yang serba canggih ni, apa yang kita tonton? Adakah banyak apa yang kita tonton itu kotor? Apa yang kita dengar, berapa banyak yang bersifat kotor, yang mengotorkan hati? Dan kita juga boleh perhatikan, kalau kita bercakap, adakah kita sering kali mencarut? Saya kadang-kadang bimbang lihat anak-anak muda hari ini. Budak-budak kecil, bila sebut anak muda bukan belia pun, anak-anak kecil sekolah darjah 1, darjah 2, main di taman permainan, main bola di padang, tapi yang sering didengar tu adalah kata-kata carut, maki dan lucah. Dan ini semua ada kesan kepada karakter dan pembersihan hati. Dan kita mesti berusaha untuk membersihkan. Kalau kita seorang ayah, kita seorang ibu, kita ada tanggungjawab untuk memastikan, menjaga kebersihan dalam perkataan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dan kita mesti perhatikan apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, dengan siapa yang mereka berkawan. Bahkan salah satu penafsiran terhadap wa thiyabaka fatahhir itu, ada ulama yang menyebut bahawa Nabi SAW diperintahkan untuk circle mana yang dia pilih untuk rapat. Pastikan circle itu circle yang bersih, yang clean, yang baik untuk karakter dan spiritualnya. Dan perkara yang kita bimbangkan juga adalah kadang-kadang kita semakin kuat beribadah, kita makin banyak belajar agama. Ada perubahan-perubahan yang baik, tapi kadang-kadang perubahan itu menyebabkan kita berhenti daripada grow. Kita rasa kita dah bersih dah, kita dah cukup baik, dan kita rasa kita pula mula pandang orang lain yang kotor. Kita pula tengok orang lain yang kita pandang rendah pada dia, pada hina pada dia. Dan ini penyakit hati yang cukup berbahaya. Sampaikan terlajak ramai yang sekarang ini, kalau kita lihat di media sosial pun, yang bermudah-mudahan melabel orang munafik, melabel orang kafir. Dia ada God complex. Dia ingat dia besar, dia ingat dia Tuhan, dia yang memegang pintu kunci kepada pintu syurga dan neraka. Ini proses yang sangat bahaya. Dan dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, belajar ilmu, menjalani ibadah, kita mesti ada mindset al-mutahhirin ataupun al-mutatahhirin ini, iaitu mindset yang terus berusaha membersihkan diri sampai nafas kita yang terakhir. Kita kena yakin dan faham kita tidak akan sampai ke satu titik yang kita boleh kata aku ni dah bersih dah, aku ni dah suci dah, tak ada apa lagi yang perlu aku lakukan untuk membersihkan diri. Tak, kita akan berterusan di dalam usaha ini. Dan selama kita berterusan di dalam usaha membersihkan diri ini, fizikal maupun spiritual ini, Allah sayang kepada kita. Dan mari kita lihat pedoman daripada kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala dah declare dah umumkan bahawa Allah redha, Allah sayang kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Kalau kita disebut bahawa kita ni dah confirm Allah sayang, syurga dah dijamin bagi kita, barangkali kita yang terawal berhenti membersihkan diri dan kita tak bimbang dah tentang apa pun. Tapi kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, daripada yang paling tinggi kedudukannya, yang dianggap sebagai as-siddiq, yang kalau ditimbang iman yang lebih berat daripada iman seluruh umat ini, yang Nabi kata kalau ada Nabi selepasnya Umar Al-Khattab, dia akan menjadi Nabi. Tapi orang-orang seperti ini mengajarkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang sentiasa bimbang, jiwa mereka dikotori. Kita lihat misalnya dalam kisah yang cukup popular, Nabi SAW pernah sebutkan kepada seorang sahabat, Hudzaifah Ibnul Yaman. Nabi anggap dia sebagai pemegang rahsia Nabi SAW, dan Nabi ceritakan kepada dia senarai nama-nama orang yang munafik. Dan orang yang terakhir kita akan fikir bimbang nama dia ada dalam senarai itu adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar jadi cukup bimbang, cukup khawatir. Dia berulang-ulang kali datang kepada Hudzaifah dan tanya, Hudzaifah, bagi tahu nama aku ada tak dalam senarai itu? Allahu Akbar. Umar bimbang namanya ada dalam senarai munafik, sehingga Hudzaifah bagi tahu, tak, nama kau tak ada. Dan selepas ni aku takkan jawab siapa pun yang tanya tentang soalan ini, sebab aku kena jaga rahsia ni. Ini rahsia Nabi SAW kepada aku. Dan ada juga diriwayatkan bahawa daripada Ibnu Abi Malikah menyebut bahawa aku telah berjumpa 30 sahabat Nabi SAW. Dia tabi'in, dia telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi SAW. Semua mereka, ke 30 yang dia jumpa itu takutkan
diri mereka ada sifat munafik. Tidak ada seorang pun yang confident 100% rasa dirinya suci, dirinya sudah sempurna. Dan satu lagi kisah yang cukup menguatkan usaha dan semangat kita untuk terus membersihkan diri, untuk ada mindset yang sentiasa nak bersihkan diri, adalah kisah Hanzalah. Hanzalah ni sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Subhanallah. Dan dia satu hari dia kata, oh Hanzalah ni dah munafik. Hanzalah dah munafik. Jadi dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, kenapa ni Hanzalah? Dia kata, waktu aku duduk dengan Nabi SAW, aku dengar Nabi cerita tentang syurga, tentang neraka, aku dapat bayangkan hati aku sepenuhnya berfikir tentang akhirat, berfikir tentang ganjaran dan juga ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Iman aku berada di puncak. Tapi bila aku balik kepada keluarga, kepada isteri, anak-anak, berniaga, kerja, hilang ingatan itu semua. Aku telah munafik, dia kata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengar, dia kata, "Oi, aku pun mengalami pengalaman yang sama. Mari kita pergi jumpa dengan Nabi SAW dan cerita pada Nabi SAW apa yang mereka alami." Dan mereka bila cerita ni, Nabi SAW kata, demi walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu sentiasa berada dalam keadaan seperti mana kamu berada di sisiku, ingat syurga, ingat neraka, ingat ganjaran ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan datang dan bersalaman dengan kamu di atas tilam kamu dan di jalan-jalan kamu. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Nabi SAW ulang 3 kali. Tetapi Hanzalah, ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah, ada waktu naik, ada waktu turun. Dan mesej daripada cerita ini ialah bagaimana sahabat ni bimbang tentang kebersihan diri mereka. Mereka bimbang mereka dikotori oleh sifat dan sikap orang-orang munafik. Jadi sama-sama kita usaha untuk sentiasa berfikir apa lagi perkara yang kita kena bersihkan. Lagilah kita ni yang hidup serba dikepung dengan pelbagai bentuk kotoran. Apa yang kita tonton banyak yang kotor, apa yang kita dengar banyak yang kotor, apa yang kita tuturkan banyak yang kotor. Kita kena sentiasa membersihkan diri. Dan Nabi SAW ajarkan satu doa. Doa ini diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, yang mana doa ini dalam permohonannya kita memohon 2 perkara yang kita sebut daripada episod pertama dan episod ini, iaitu At-Tawwabin dan juga Mutatahhirin. Doa yang Nabi ajar untuk dibaca selepas kita ambil wuduk, selepas kita menyucikan fizikal diri kita. Nabi ajar kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca tasyahud itu, kemudian kita sebut Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang sentiasa berulang-ulang kali bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku daripada kalangan orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Dan Nabi SAW kata, siapa yang baca doa ini selepas wuduk, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, akan dibukakan 8 pintu syurga baginya. Dia akan masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka. Allahu Akbar. Doa yang simple, yang mudah nak hafal, barangkali 10 minit kita boleh hafal. Hafal doa ini dan kita baca setiap kali selepas kita ambil wuduk, dan kita ingat bahawa kita nak bina, pasatkan mindset al-mutatahhirin ataupun muttahirin. Sama-sama kita bina mindset ini untuk sentiasa improve, sentiasa perbaiki diri, bersihkan diri daripada segala kotoran, yang zahir maupun yang batin, yang fizikal apatah lagi yang spiritual. Semoga Allah SWT golongkan kita semua dalam kalangan orang-orang yang digelar al-mutatahhirin, yang Allah SWT sayang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.